datang dan juga meneruskan kesinambungan sebagaimana yang ada di bawah wawasan kemakmuran bersama 2030 yang telah pun dilaksanakan sebelum ini. Jadi untuk pilar yang pertama, saya ingin menyentuh berkenaan dengan kesihatan mental yang dipertua. Pergi berkelah dengan anak dara, cari pot baik di Tanjung Bidara. Kesihatan mental hendaklah dijaga agar rakyat Malaysia sihat sejahtera. Dan saya menyambut baik cadangan Yang Amat Berhormat Tambun untuk menubuhkan institusi kesihatan mental kerana ianya adalah satu perkara yang amat-amat diperlukan oleh negara kita. Kalau kita lihat bilangan pesakit mental di negara kita semakin bertambah. Tinjauan yang kita lihat, satu daripada 20 orang kanak-kanak yang berusia 5 ke 9 tahun hari ini sudah pun mengalami gangguan mental. Malah angka sehingga hari ini berjumlah 424,000 yang mana rekod yang didapati di pihak KKM bahawa kanak-kanak Malaysia mengalami masalah mental. Ini adalah satu figure yang sangat menakutkan. Dan begitu juga individu yang dapatkan sokongan di talian bantuan khidmat sokongan psikososial naik 5 kali ganda sejak ianya ditubuhkan pada tahun 2020. Jadi sebab itu Malaysia menjadikan negara maju seperti Singapura, jiran sebelah, sebagai kita punya benchmark untuk melihat tanda aras yang baik bagaimana mereka melaksanakan pendekatan untuk menangani masalah isu kesihatan mental ini. Cuma ada kekeliruan saya yang dipertua. Apabila mantan Menteri Kesihatan iaitu saudara Khairy Jamaluddin menulis di Facebook beliau bahawa sudah ada institut kesihatan mental yang sama iaitu Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCEMH dah pun mula beroperasi sejak tahun lalu 21 Oktober di Cyberjaya. Dan saya cuba berprasangka baik dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebab saudara Khairy Jamaluddin menyatakan dia yakin apa yang dimaksudkan oleh PMX adalah sama dengan NCEMH dan bukannya projek baru. Tapi saya amat berharapkan supayanya ia tidak betul. Apa yang diumumkan oleh PMX itu adalah merupakan satu projek yang baru kerana Malaysia amat memerlukan sebuah institut kesihatan mental yang dipertua. Kerana apa? Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan ini, kalau kita tengok di websitenya, directory ianya adalah diketuai oleh pakar perundingan perubatan kesihatan awam dan bukannya merupakan pakar perubatan dalam psikiatris ataupun psychological ataupun neurologis dan sebagainya. Berbeza sekali dengan apa yang berlaku yang terdapat di negara US yang mana di bawah National Institute Mental of Health. Board of Directors mereka semuanya adalah melibatkan pakar-pakar neuro, pakar-pakar psikiatris, pakar-pakar yang terlibat dalam kesihatan mental. Ini amat berbeza sekali. Sebab itulah saya harap ianya berbeza dengan apa hasrat yang nak dibawakan oleh PMX, Perdana Menteri kita, dengan apa yang dinyatakan oleh yang ahli parlimen, mantan ahli parlimen Rembau iaitu saudara KJ itu adalah berbeza. Kerana NCEHM ini adalah bertujuan untuk mempromosikan kesihatan mental, kurangkan stigma berkaitan dengan masalah kesihatan mental dan menjalankan program-program aktiviti berkaitan untuk prevention dengan izin dan bukannya untuk merawat. Sebab itu kita perlu ada sebuah institut yang benar-benar turun ke lapangan, yang benar-benar membuat kajian, yang benar-benar melihat apakah keperluan supaya ianya boleh diberikan rawatan yang sesuai dengan apa masalah penyakit kesihatan mental yang terdapat oleh rakyat Malaysia. Dan mereka juga perlu bertanggungjawab untuk mengenal pasti apakah keperluan dan supaya perancangan yang teliti dilaksanakan supaya tidak ada pertindangan yang berlaku, supaya apabila nak buat sebuah institut ini menelan belanja dan implikasi kewangan yang cukup besar dan juga mereka perlu juga kos sumber manusia iaitu pakar-pakar dan mereka yang terlatih. Bukan hanya setakat pakar perubatan tetapi juga pakar-pakar kaunseling yang mana daripada pihak akademik juga amat diperlukan untuk melaksanakan institut kesihatan mental ini. Dan saya benar-benar berharap sekiranya apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu menjadi kenyataan kerana kita perlukan dan kita tidak mahu rakyat Malaysia ini jumlahnya semakin ramai yang sakit mental tetapi tidak dirawat dengan baik, tidak dirawat dengan sempurna. Kerana apa? Kerana tidak ada kajian-kajian yang baik yang dilaksanakan oleh mereka yang sepatut dan sewajarnya. Perkara yang kedua, Tuan Speaker, saya ingin menyentuh tentang tadbir urus yang baik.
Malaysia mengamalkan tadbir urus yang baik yang mengutamakan accountability, integriti, ketulusan dan juga berpandukan undang-undang yang terdapat di negara kita. Dengan tadbir urus yang baik, Malaysia akan melahirkan kerajaan yang terbuka dan juga cekap. Dengan mendukung konsep pengasingan kuasa sebenar antara 3 cabang kerajaan iaitu eksekutif, perundangan dan juga kehakiman. Malah melalui sebuah kenyataan media yang telah dikeluarkan oleh masyarakat sivil Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia, Integrity Governance dan juga Anti Rasuah semalam menyatakan bahawa Malaysia ini mereka menuntut dengan tegas agar kerajaan menunjukkan komitmen yang serius untuk melaksanakan reformasi institusi dengan kadar segera dan juga substansial. Dan kita juga lihat dalam kenyataan ini bahawa masyarakat sivil amat gusar dan juga prihatin serta berpandangan pengendalian yang lemah oleh Jabatan Peguam Negara terhadap beberapa kes rasuah berprofil tinggi hingga menyebabkan kesnya telah terhenti ataupun digugurkan. Dan ini menunjukkan timbul satu persepsi bahawa sistem keadilan berada di bawah situasi yang genting dan digugat oleh pengaruh yang tidak wajar. Bukan itu saja, kita juga mendengar perbahasan-perbahasan yang telah dibuat oleh ahli-ahli parlimen juga banyak menyentuh tentang perkara ini. Sebab itulah kita benar-benar berharap supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam cita-cita beliau untuk menjadikan Malaysia sebagai salah satu daripada 25 negara terbaik di indeks persepsi rasuah dalam dekad yang akan datang seharusnya disusuli dengan tekad yang bersungguh-sungguh dan tidak berbelah bagi. Selain untuk memenuhi komitmen ini, untuk kita cegah rasuah dan menanamkan nilai-nilai etika di peringkat akar umbi pemantapan serta pengukuhan rangka undang-undang adalah satu kewajipan. Sebab itulah saya benar-benar berharap bukan saja Perdana Menteri yang mempunyai tekad itu, tetapi keseluruhan anggota pentadbiran dan keseluruhan daripada rakyat Malaysia khususnya yang mana ditunjukkan contoh yang baik. Dan saya tidak mahu lagi melihat sewaktu pilihan raya, kita nak pilihan raya ni dekat negeri yang Berhormat Tuan Speaker, pelanggan tak lama lagi, kita tak naklah tengok seorang pimpinan tertinggi negara mengumumkan perkara-perkara yang tidak yang baik tapi bertujuan untuk memancing undi daripada rakyat. Dan ini adalah satu perkara yang tidak wajar. Jadi saya harap ianya tidak akan berlaku lagi. Seterusnya saya ingin menyentuh tentang agenda 2030 pembangunan mampan, iaitu komitmen global yang dicapai dengan 17 matlamat mampan SDG. Dan antaranya adalah melalui Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia yang mana KRPPPM SDG yang telah pun masuk ke tahun ketiga dan lebih daripada 50 parlimen yang telah terlibat, yang mana antara usahanya adalah untuk memelihara bumi dan pastikan kehidupan yang aman, stabil dan juga makmur. Dan terima kasih kepada Parlimen Malaysia kerana telah pun beri peluang untuk ahli-ahli parlimen tanpa mengira parti untuk memberikan peruntukan. Contohnya Masjid Tanah. Yang Berhormat Tuan Speaker, Masjid Tanah pun dapat peruntukan. Tak kisah Yang Berhormat Tambun tak bagi peruntukan, tapi saya dapat 120,000 Yang Berhormat. Saya dapat 40 untuk menjalankan 3 aktiviti. Jadi saya pilih yang pertamanya untuk alam sekitar, keduanya saya pilih untuk pelajar belia dan juga masyarakat, dan yang ketiganya untuk program penambah ekonomi rakyat di dalam Parlimen Masjid Tanah. Tetapi yang saya kecewa Yang Berhormat Speaker, kerana apabila ianya adalah merupakan program di bawah SDG, KRPPPM, di bawah Parlimen Malaysia, tapi apabila kita turun ke bawah, ingin bertemu dan juga kita nak bekerjasama dengan pihak PBT, pihak agensi, malang sekali kami tidak dilayan. Dan saya bertanya pada sahabat-sahabat ahli parlimen lain, mereka ada yang mendapat kerjasama yang baik, tapi ada juga yang berperangai sedemikian. Sebab itulah saya benar-benar berharap bukan hanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri saja yang menghasratkan untuk kita punya kelestarian alam sekitar atau kemampanan dari segi kehidupan dan sebagainya, tetapi sekiranya ia tidak disambut oleh akar umbi, tidak disambut oleh penjawat-penjawat awam, bagaimanakah ianya dapat dilaksanakan? Sebab itulah saya benar-benar berharap supaya program-program SDG ini dapat diperluaskan lagi kepada sahabat-sahabat ahli parlimen yang lain. Walaupun kita berbeza ideologi, berbeza latar belakang, berbeza pendapat dan sebagainya, tetapi program ini sangat baik sekali kerana ia telah dapat membantu ahli-ahli parlimen dalam menggerakkan sama sebagaimana hasrat
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagaimana aspirasi Malaysia Madani di dalam Pelan Hala 7 fasa kedua ini, yang mana Yang Amat Berhormat Tambun telah menyatakan tiada siapa yang tertinggal. Tapi kalau sekiranya, persoalan saya, sekiranya pihak kerajaan yang tidak di akar umbi tidak turut menyambut baik apakah yang dihasratkan oleh Malaysia Madani ini bagaimana, dan adakah cara lain yang perlu diajar untuk pimpinan tertinggi, contohnya PBT, agensi dan sebagainya, sekiranya mereka gagal untuk memberikan kerjasama yang baik dalam usaha kita untuk melaksanakan program-program yang baik khusus kepada masyarakat. Bayangkan program yang saya nak laksanakan ini adalah untuk pemberian, sebab masalah sampah sangat meruncing di kawasan Masjid Tanah. Jadi apabila kita ada NGO memberikan cadangan untuk melaksanakan pemberian tong sampah yang harganya ribuan ringgit, bukan ratusan ringgit, bukan puluhan ringgit, tetapi agak mahal, tetapi tidak didapat sambutan. Jadi sebab itulah saya ingin pergi ke perkara yang keempat, iaitu saya ingin menyentuh tentang ekonomi madani ke arah Malaysia yang lebih mampan, sejahtera dan juga berpendapatan tinggi. Saya ingin menyentuh tentang pembangunan HGHB, industri berasaskan peralihan tenaga, yang digagaskan sebagai anjakan utama bagi memastikan peralihan tenaga yang sama, iaitu NETR. Dalam kegagalan Malaysia Madani mencipta legasi National Energy Transition Roadmap (NETR), kerajaan haruslah memastikan bahawa ianya betul-betul bahkan membantu negara dan mempunyai satu sistem yang baik menerusi tata kelola yang baik. Dan saya ingin sentuh bagaimana dalam kita nak melaksanakan NETR ini, mungkin kononnya nak menunjukkan bahawa nak membuat sesuatu untuk inisiatif dagangan karbon. Kerajaan telah membawa penerbit kredit karbon iaitu Vera yang terpalit dengan skandal penipuan dan pemalsuan hingga menyebabkan kekecauan satu dunia. Saya suka nak mencadangkan atau ingin bertanya kepada kerajaan, adakah kerajaan sudah membuat kajian terhadap tersebut? Dan akhir sekali untuk kawasan saya nak ucap terima kasih kepada kerajaan, Perdana Menteri khususnya, kerana telah pun mengumumkan projek baru yang akan dilaksanakan di Masjid Tanah, membina jalan dari Kuala Linggi, Masjid Tanah ke Air Molek, Alur Gajah. Dan terima kasih di atas ini. Jadi saya harap jangan ditinggalkan Masjid Tanah ni, sebab Masjid Tanah ada ketua menterinya pun kat situ, kan. Jadi speakernya pun daripada Masjid Tanah. Jadi semoga apa juga harapan ataupun permohonan yang mereka inginkan juga, saya harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Kerajaan Madani dapat luluskan. Termasuklah nak melupuskan hutang kerajaan ini Melaka. Kalau dapat lupuslah. Yang itu yang terbaik. Dan saya juga harap kerajaan pada hari ini tengok permasalahan yang berlaku. Terima kasih Masjid Tanah. Yang last sekali. Duduk. Saya dah bagi.